Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wabika nasta'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan dalam bab air. Bila sebut tentang air ini, kita dah bincang pada sebelum ini mengenai dengan air, okey? Air yang sedikit dia akan jadi najis dengan beberapa syarat. Perkara yang pertama yang kita perlu tahu, wurudun najasah alaih. Bila mana datangnya najis ke atas air, dipanggil air yang datang itu warid. Air itu dipanggil maurud. Warid benda yang datang, najis tu yang datang, air itu adalah maurud yang didatangi. Jadi bila air najis jatuh ke dalam air, maka air tersebut adalah dipanggil sebagai air yang mutanajis, air yang najis. Kalau dia warid, kalau air datang ke atas najis, ada najis di tangan, saya tuang air, maka air ini dipanggil air yang warid. Yang najis ini dipanggil adalah maurud, yang didatangi air, najis yang didatangi air. Maknanya kita tuang air ke atas dia. Air yang warid ini tidak najis selagi mana dia terpisah daripada najis tersebut, selagi mana dia tidak terpisah daripada najis tersebut. Okey, kalau dia terpisah daripada najis, dah terpisah daripada najis, maka dia dianggap suci. Kalau air tadi bersama dengan najis, maka dia dianggap sebagai najis sebab dia bersama dengan najis. Okey. Kemudian perkara yang kedua, kita yakin najis datang. Memang kita yakin najis memang jatuh dalam air tersebut. Perkara yang ketiga adalah najis ini, dia adalah najis yang bukan dimaafkan. Sebab ada beberapa najis yang dimaafkan. Okey? Melainkan najis mughalladhah itu memang tidak dimaafkan lah. Sekiranya najis dimaafkan itu seperti bangkai binatang yang bila dikerat-kerat dia, dipotong dia, maka tidak ada mengalir darah, itu dipanggil sebagai bangkai haiwan yang tidak mengalir darahnya. Ini najis yang ma'fu anhu. Kalau ada darah pun mungkin dalam setitik, beberapa titik saja, itu tidak menjadi masalah. Dia dipanggil ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Dan dengan syarat najis air itu adalah tidak dicampakkan selepas kematiannya dalam air. Cicak tu mati, dia mati kemudian kita campak dalam air, maka najis air tadi. Melainkan angin yang campakkan ia dalam air, ataupun binatang yang bawa dia masuk ke dalam air, ataupun kanak-kanak tidak memayis, maka itu barulah tidak najis. Air tersebut tidak najis. Najis yang ma'fu anhu ni dalam bab air, di antaranya pertama bangkai yang tidak mengalir darah, seperti cicak, lipas, dan ada beberapa tebuan dan sebagainya lah. Ada beberapa haiwan. Yang kedua, najis tak dapat dilihat oleh mata kasar, tak dapat dilihat. Dan walaupun najis daripada najis mughalladhah di sisi Imam Ar-Ramli, najis mughalladhah tapi tak dapat dilihat oleh mata kasar. Anjing kencing di pokok, dia kencing di bawah pokok, terpecik kena kita tak nampak pun benda tu. Kita tak rasa pun pada seluar kita tu ada air kencing dia, maka itu dimaafkan. Di sisi Imam Ramli, Imam Ibn Hajar dia tak memaafkan perkara ini. Tai lalat yang mana hinggap pada pakaian kita, dia hinggap di tai,
kemudian bawa, lepas ditaik hinggap pula di pakaian kita, ada kesan taik sedikit sangat, itu tidak mengapa, sedikit. Sebab kita tak dapat lihat najis tadi. Sebab lalat, kita nampak dia hinggap di taik. Jadi hinggap di baju tak ada kesan apa-apa pun. Selepas hinggap di taik, terus hinggap ke baju. Kalau kita nampak, itu memang najis lah. Okey? Begitu juga lalat yang hinggap di taik, kemudian terus pergi ke air, hinggap di air pula, itu adalah dimaafkan. Seterusnya manfas hayawan. Manfas ni tempat lubang keluar najis haiwan, kucing ke apa, dia berak di tempat lubang dubur dia, tapi dia tak basuh, memang dia tak basuh sebab dia haiwan. Itu adalah sebenarnya tempat dia tetap najis. Dia duduk atas motor kita, duduk atas pakaian kita, tetap najis, tapi dia antara najis yang dimaafkan. Kalau dia terjatuh dalam air pun, tetap dia tak menajiskan air tersebut. Mulut baby, apabila mulut baby tersebut, pada mulutnya ada najis, fi ina, bukan mulut baby ataupun mulut kanak-kanak yang umurnya setahun. Bila mulut kanak-kanak tadi, dia minum satu air, dia baru lepas muntah, dia tak kumur pun, dia terus minum satu cawan, kita menggunakan cawan yang sama minum, adakah najis ataupun tidak? Sedangkan mulut dia dipanggil mulut yang najis sebab tak kumur daripada muntah. Kemudian tempat minum mulut kanak-kanak tadi dipanggil sebagai mutanajis, terkena najis. Tetap najis yang dimaafkan, dan dia tidak perlu dibasuh lah. Sebab kanak-kanak susah untuk menjaga perkara ni. Sama juga mulut kucing yang apabila telah makan najis, contohnya dia makan ke najis, mulut dia bagi mungkin apa-apa perkara yang najis, benda yang najis, dia pergi makan benda tu, kemudian dihilang beberapa ketika, dalam 2 jam ataupun 10 minit, 15 minit, kemudian diminum pula air yang ada pada cawan kita, maka hadirnya selepas daripada itu, walaupun air tu air sedikit, air kita ni satu cawan je, tetap dia tak najis. Sebab apa? Sebab dianggap telah hilang, dia telah pergi tu, dia pergi minum air-air yang lain, dianggap sebagai suci. Mulut dia suci. Apa-apa tai ataupun sistem perkumuhan ikan yang hidup dalam air, dalam akuarium, maka kita pegang air tersebut, dianggap najis yang dimaafkan. Begitulah juga sebenarnya sedikit daripada asap. Asap najis, asap tu membakar najis. Walaupun najis mughalladhah, bila asap tu naik, kemudian terkena pada pakaian kita asap tadi, maka tak jadi masalah. Sedikit tak jadi masalah. Wal yasir min asy-sya'ril munfasil min ghairil ma'kul ghairil mughalladh wal katsir minhu min markub. Bulu yang sedikit yang terpisah daripada haiwan tak boleh dimakan. Kita menaiki keldai tak boleh makan. Himar ahli tak boleh makan. Bila kita naik keldai, bulu-bulu lekat pada seluar kita, kemudian kita bawa semayang, kalau sikit tak jadi masalah lah. Kalau lembu, kerbau, unta, kita naik penuh bulu seluar kita, tertanggal bulu, tak apa, sebab unta adalah binatang yang boleh untuk dimakan.
Seterusnya adalah ad-dam al-baqi 'ala al-lahmi wal 'azmi alladhi lam yakhtalit bi syai'in kama law zubihat syatun wa quti'a lahmuha wa baqiya 'alayha atharu ad-dam. Darah yang berbaki di atas daging dan juga tulang yang tak dicampur dengan sesuatu, seperti mana kita sembelih kambing, pada daging ada darah, pada tulang dia ada darah, tapi kita tak campur dengan air lagi, maknanya kita tak basuh dengan air lagi. Darah najis tapi dimaafkan dalam situasi ini, sebab kita tak campur darah tu dengan apa-apa. Maksud tak campur dengan air lah. Kalau dicampur dengan selain kita dah tuang air dalam dia, contohnya selepas sembelih, untuk hilangkan darah kita basuh. Kemudian ada lagi berbaki darah selepas mana dituangkan air ke atasnya, dituangkan air, ada lagi baki darah, maka baki darah tu, baki darah tu tidak dimaafkan walaupun sedikit, kerana telah bercampur dengan ajnabi, benda yang lain, iaitu air. Darah bercampur air. Tapi selalunya macam mana pun ada darah juga sikit, ada kesan darah lah. Itu tidak jadi masalah lah kita masak. Macam kita kumur, bila kita berpuasa kita kumur, ada lagi air kumur tu dalam mulut. Kesan-kesan air kumur tadi tu ada tertinggal dalam mulut, tapi itu dipanggil sebagai masyaqqah, benda yang susah, tak boleh nak jaga perkara tersebut. Itu adalah perkara yang dimaafkan. Air yang banyak tu tidak najis. Datang najis, jatuhlah dalam bangkai tikus, bangkai apa pun tak najis, melainkan ada perubahan pada warna, bau dan juga rasa. Barulah air tersebut adalah air yang najis. Okey? Kita hukumkan air itu najis bila mana air tersebut bercampur najis kena pada air tersebut. Kalau tak kena, najis tak kena pada air tersebut, berjiranan sahaja. Berjiranan, seperti mana berubahnya air sungai dengan sebab rihin najasah al-mulaqqat ala syati' fa innahu la yadur. Ada satu bangkai, najis atau apa bangkai, dia berada di tepi sungai, contohnya tepi sungai, dia tak kena pun air sungai, tapi air tersebut berubahlah dari segi bau ke, rasa ke, warna ke, tak mudarat sebab dia tak bersentuhan dengan air sungai. Contohnya seperti bau bangkai tepi sungai, tapi tak kena air sungai tu, tapi bau air tu lain, tak jadi masalah sebab dia tak bertemu, tak kena pada air tersebut. Nabi SAW memberitahu, idza balaghal ma'u qullataini la yahmal khabathan. Air bila dah sampai 2 qullah, maka dia tidak menanggung najis. Okey? Nabi SAW memberitahu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak menajiskannya sesuatu, illa ma ghayyara ta'amahu aw launahu aw rihahu, melainkan sesuatu yang dapat mengubah warna air tersebut, rasanya dan juga baunya, barulah dianggap najis air tersebut. Ni air yang banyak ni cerita ni. Ijma' di kalangan ulama, apabila berubah air dengan sebab najis, maka najislah air tersebut, walau zala zalika taghayyur bi nafsih, walaupun hilangnya najis tersebut dengan sendirinya. Walau bukan hilang najis, hilangnya salah satu sifat perubahan air tadi, sama ada hilangnya bau, hilangnya rasa, hilangnya warna dengan sendiri, tetap dia jadi najis. Au binazhi ma'in minhu, ataupun kita buang air daripada dia, kita buang air.
Kita buang air pun tetap najis. Kita tambah air. Okey, sebelum daripada itu suka saya sebutkan di sini. Lau di sini saya salah baca tadi. Lau tu bukan walau, tapi lau tu adalah kalau. Ijma' di kalangan ulama, apabila najis jatuh pada air, berlaku perubahan, maka air tersebut dipanggil dengan air mutanajis, air yang bernajis sebab dah bercampur dengan najis. Kalau air tadi banyak, syaratnya kena berubah. Kalaulah hilang bau, rasa dan juga warna, hilang dengan sendiri, kita biarkan lama, hilang dengan sendiri bau, rasa dan juga warna, hilang sendiri, maka air tadi banyak, hilang dengan tadi berubah bau tadi, ada bau bangkai, kita biarkan seminggu, hilang bau bangkai tu, kita buang tikus daripada kolah tersebut, kita biarkan seminggu, tak ada dah, rasa pun tak ada, bau pun tak ada, warna pun tak ada dah, jadi suci. Atau air tadi banyak, berubah bau dia ataupun rasa ataupun warna, kita buang air tadi, sedikitkan air tadi sampai natural air tadi. Sedikit tu jangan sampai sedikit yang kurang 2 qullah. Sedikit yang masih lagi 2 qullah ataupun lebih. Okey? Ataupun ditambah air, walaupun air yang najis, contohnya air tu 2 qullah dah, tapi berlaku perubahan pada warna, rasa dan juga bau, dia tambah lagi air yang kena najis. Contoh ada 10 baldi lagi, 10 baldi tu semua air mutanajis, kena najis, kena air kencing sikit ke, kena tarik cicak sikit, semua tu kita campurkan daripada air yang terkena najis yang air yang sedikit-sedikit, 10 baldi tadi kita campurkan dalam air yang banyak, yang kita kata ada perubahan pada bau, warna dan juga rasa, maka tidak jadi masalah. Sekiranya hilang bau dan juga rasa, warna, maka hukumnya suci. Kalau dicampur air yang berubah, air yang banyak ada dan dia najis sebab berlaku perubahan warna, bau dan juga rasa, tapi kita campur dengan campuran pula lain sampai menghilangkan bau, rasa dan juga warna, tetap najis. Contoh kita sebab dia ni bau, kita bubuh za'faran, bubuh kasturi sikit, ataupun bubuhlah campuran kimikal yang boleh hilang bau, rasa, warna, tetap dia tidak akan jadi suci, akan jadi najis. Okey, sebab dia bukan perubahan tersebut bukan perubahan yang hakiki, kita yang buat. Tadi warna dan juga rasa itu yang kita bagi tadi, kita kurangkan air ataupun kita tambahkan air ataupun kita biarkan sampai dia hilang sendiri, itu suci. Tapi kalau kita tambah kimikal dan sebagainya, maka dia tak jadi, dia tak disuci. Seolah-olah kita menutup bau, menutup warna, menutup rasa. Ada dipanggil sebagai at-taghayyur. At-taghayyur at-taqdiri. Taghayyur taqdiri, kita perubahan yang segi takdir. Iaitu an yaqa'a fihi al-ma'il kathir fil ma'il kathir najasah muwafaqah lahu fi sifatihi ay ta'mihi wa lawnihi wa rihihi kabaul munqati' ar-raihah fatuqaddar tilka an-najasa bi ashaddi sifat. Ini kita panggil taghayyur taqdiri, iaitu sesuatu yang dalam air yang banyak jatuh najis di dalamnya, tapi air tu banyak, seperti mana kita kata seperti air kencing yang dah tak ada bau dah tak ada warna, macam air putih biasa dah. Maka bila jatuh pada air yang banyak,
Tapi dah hilang dah bau rasa warna, maka kita takdirkan najis tersebut dengan asyaddis sifat, dengan sifat yang paling kuat. Fa fil laun tuqaddar bi launil hibir. Kalau nak andaikan, takdir tu mana andai, nak andaikan dengan air kencing yang dah hilang bau rasa warna tadi, kita nak terjatuh pada air yang banyak, maka kita andaikan dia seperti mana dakwat. Dakwat bila jatuh dalam satu kolah, contoh air kencing satu cawan, air kencing tu lebih kurang 200 ml. Kita letak tepi kolah, tiba-tiba terjatuh dalam kolah, tapi air kencing tersebut dah hilang warna bau rasa semua dah. Jadi bila jatuh di tepi kolah tu, air yang banyak, kita andaikan dia seperti mana kalau warna dakwat sebanyak 200 liter tadi tu, air kencing yang dah hilang warna rasa bau, tuang dalam kolah tadi, berubah tak warna? Kita andaikan begitu. Kalau berubah najis, kalau tak berubah tak najis. Okey? Bila kita dah tahu tentang air dan juga wasilah untuk taharah, iaitu air, dan kita pun tahu maksud untuk taharah ini, dia maksud, maqasid taharah ini, dia ada wudu, ada mandi, ada menghilangkan najis. 3 maqasid. Maksud untuk taharah adalah wudu. Dengan wudu kita akan taharah, suci. Tak kira lah wudu tersebut wajib ataupun sunat. Wudu sunat seperti wudu yang mentajadidul wudu, memperbaharui wudu. Ataupun mandi ada mandi wajib, ada mandi sunat. Menghilangkan najis dia tak ada yang sunat, dia wajib. Najis kalau ada di masjid sendiri pun kita wajib, walaupun kita bukan siap, bukan petugas masjid tersebut, kita wajib menghilangkan najis. Andai kata kita ada najis di tangan kita, wajib kita basuh. Dia tak ada sunat lagi dah, wajib. Walaupun kita tak bawa semayang lagi, waktu semayang lambat lagi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan beberapa perkara di sini. Antaranya, bila sebut tentang air mutlak, air yang boleh suci dan menyucikan. Air musta'mal dia tak boleh. Air musta'mal ni apa dia? Air pada basuhan pertama kita, tak kira wudu atau mandi wajib. Air musta'mal pada menghilangkan najis. Bila mana najis telah terpisah, dia tidak berubah. Izalatun najis. Apabila kita dah, air tu warid datang ke najis, tempat najis tadi, najis dah kita buang lah, kita tuang air tempat najis. Semua air ini dipanggil sebagai air musta'mal. Air tersebut suci tapi dipanggil musta'mal. Air basuhan kedua, basuhan ketiga, semua itu adalah air yang suci, tak jadi masalah. Air basuhan kedua, air basuhan ketiga suci, tak jadi masalah apa-apa, boleh untuk kita gunakan. Walaupun kita dah ambil wudu, basuh tangan kali kedua, kita boleh tadah balik, kita boleh guna untuk basuhan fardu yang berikutnya. Tapi kalau dah hilang najis semua, dah bersih, kita saja basuhan yang kedua dan ketiga kita basuh, maka itu tidak lagi dipanggil musta'mal. Okey? Kalau dikumpulkan air musta'mal untuk mengangkat hadas, kita basuh muka, basuh tangan satu kali, semua basuh kepala satu kali, kemudian kita kumpulkan dalam satu baldi.
kemudian kita kumpul dalam satu kulah, cukup 2 kulah, cukup 280 kilogram air lebih kurang lah. Jadi kita boleh guna, tak ada masalah. Air Zam-Zam, bagaimana untuk kita bersuci ambil wuduk? Ulama kata menghilangkan najis hukumnya makruh. Guna air Zam-Zam, basuh kencing, berak, suci, basuh baju yang ada najis, makruh. Yang aulanya, ada ulama kata khilaful aula, iaitu yang aulanya gunalah air lain, jangan guna air Zam-Zam. Okey? Ada sebagian ulama kata haram, tapi pendapat ni pendapat yang janggal, pendapat yang dhaif dan syaz, yang terpencil. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk majlis kita, untuk mengenai dengan air pada tengah hari yang mulia ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.